Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi, nombor metrik 078010. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengulas sedikit sebanyak tentang video yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Hadi Jol, pendakwah bebas Malaysia, pada tajuk nak mengenal Allah perlu mengenal makhluk, insyaAllah. Berdasarkan video pengajian Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Hadi Jol tentang cara bagaimana untuk kita nak mengenal Allah adalah dengan kita mengenal makhluk terlebih dahulu. Beliau sebut dalam pengajian beliau bahawa kita tidak boleh mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Hal ini kerana pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang mujassimah, iaitu pemikiran yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah satu pemahaman yang salah bagi kita sebagai orang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Beliau juga sebut dalam pengajian beliau, bagi orang awam yang mengatakan saya tidak ingin mengikut ulama dan hanya ingin mengikut Al-Quran dan Sunnah semata-mata, ia merupakan kalimatul haqq yuridu bihil batil, iaitu seseorang yang inginkan sesuatu yang hak namun tertipu dengan kebatilan. Seterusnya beliau sebut dalam pengajian beliau yang kita sebagai orang awam tidak boleh hanya mengikutkan kepada Al-Quran dan Sunnah semata-mata, kerana Al-Quran itu dalil dan As-Sunnah itu pun dalil. Yang memahami akan ianya dalil itu tidak lain tidak bukan adalah al-ulama, kerana al-ulama warisatul anbiya, pewaris para nabi yang memahami akan dalil-dalil tersebut. Maka kita sebagai orang awam perlulah untuk mengikut Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita perlu mengikut ulama, kerana ulama lah yang memahami akan dalil ini. Dan beliau juga sebut dalil-dalil ini ada dua pembahagian, iaitu dalil qat'i dan juga dalil zanni. Jadi dalam pembahagian qat'i dan zanni juga ada beberapa bahagian yang perlu difahami. So kita tidak boleh hanya direct tu nak memahami kepada Al-Quran dan Sunnah semata-mata, dan kita tidak memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka sebab itulah kita perlu memahami akan dalil-dalil tersebut melalui dengan bimbingan daripada ulama yang faqih dalam bidang tertentu, bidang-bidang tauhid. Baiklah, selain itu beliau juga sebut dalam pengajian beliau, bagi orang awam yang ingin memahami akan sifat Allah Ta'ala, boleh merujuk dengan kitab Baquratul Amani, boleh mempelajari kitab Baquratul Amani tentang permasalahan sifat Allah Ta'ala ini, yang mana di dalam kitab tersebut telah merungkai dan telah mensyarah dengan lebih tepat dan terperinci tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih jelas dan lebih mudah untuk difahami. Baiklah, saya tambah sedikit di dalam kitab Misbahul Munir tentang pandangan dua imam, iaitu Imam Khalaf dan Salaf, tentang ayat yadullahu fawqa aydihim, yang mana Imam Khalaf mengatakan bahawasanya yadullah Ta'ala itu ditakwilkan dengan maksud kuasa, pentadbiran dan pemerintahan. Manakala Imam Salaf pula mengatakan yang yadullah itu kekal dengan maksud yadun, dan tidak mengubah maksud asal ayat itu, dan tidak mentakwilkan
maksud yadun itu dengan makna tangan dan kekal dengan maksud yadun. Dan Imam Salaf kata dia menyerahkan maksud perkataan tersebut yadun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita terapkan dalam diri kita supaya kita tidak mentakwil akan maksud ayat Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri, dengan pemahaman yang kita tahu. Kalau kita kata yadun itu dengan maksud tangan, maka tangan Allah ada tangan. Allah Ta'ala tidak ada tangan kerana tangan Allah Ta'ala itu tidak serupa. Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Itu yang perlu difahami. Sebab itulah kenapa Imam Salaf kata dia menyerahkan maksud yadun itu dan memaknakan maksud yadun dengan makna yadun juga. Tidak maksudkan dengan makna tangan. Walaupun kita memahami akan maksud yadun itu dengan tangan, namun Imam Salaf tidak katakan yadun itu dengan maksud yadun, dengan maksud tangan, tapi mengekalkan perkataan yadun itu juga. Okey, itu yang perlu kita faham tentang ilmu tauhid ini. Baiklah, akhir sekali beliau sebut kepada kita orang awam khususnya dalam nak mempelajari ilmu tauhid, perlulah untuk kita mencari guru-guru, ulama-ulama yang faqih dan pakar dalam bidang tauhid. Bukan kata kita tidak boleh ikut ulama-ulama yang lain, tetapi ulama ini ada yang faqih dalam bidang-bidang tertentu. Ada yang faqih dalam bidang fiqh, ada yang faqih dalam bidang tauhid, ada yang faqih dalam bidang tasawuf. Jadi dalam nak mengenal Allah, kita perlu cari ulama yang faqih dalam bidang tauhid supaya pencerahan dan serta hukum hakam yang diterangkan tidak bercanggah dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kesimpulannya, berdasarkan video ini, perlu kepada kita orang awam tidak boleh hanya nak mengikutkan kepada Al-Quran dan Sunnah semata-mata, namun meninggalkan ulama. Kerana Nabi SAW telah berkata, dan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi, yang mana memahami akan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab itulah kita sebagai orang awam, untuk menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah kepada kita untuk mempelajari ilmu tauhid ini dengan sedalam-dalamnya supaya iman kita tidak akan tergerak ataupun tidak akan menurun sedikit pun apabila kita belajar bersungguh-sungguh dan betul-betul kenal dan faham tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu sahajalah ulasan video saya tentang pengajian beliau pada kali ini. Ma asabakal hasanah fa minallah wa ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsik. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.